you on the road. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunning, letting me go ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Baik, dan sebelum itu saya juga ingin menjawab salam-salam anda. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kepada semua yang dah komen dan menjawab salam. Okey. Jadi topik kita pada malam ni dia bunyi macam revision lah daripada topik yang kita dah go through sebelum-sebelum ni. Tapi yang sebenarnya dia bukanlah revision mana pun. Sebab hari ni kita mula dengan satu chapter yang baru, new week, new chapter, iaitu kita akan go through satu chapter yang mana chapter ni adalah mengenai
chapter ini adalah mengenai candlestick pattern. Alright, Tuan Faizal Ibrahim tak, ini bukan baju Arsenal. Ini baju kelab hoki lah. Nampak tak? Right, ni bukan baju Arsenal. Okay, bukan baju Arsenal. Nampak macam sama tapi ni warna oranye bukan warna merah. Okay. Okay, a true fans never change its colour, okay? Right, kalau tadi alright. Yes, salam K1 dan juga salam KUB ya. Alright. Breakout. Okay. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita akan belajar pula topik yang malam ni lah. Topik yang kita nak cover pada malam ni iaitu mengenai candlestick pattern. Right, so candlestick pattern. Ada apa dengan candlestick pattern? Right. Okay, ada apa dengan candlestick pattern? Okay, candlestick pattern ni tuan-tuan dan puan, sebelum kita go through lebih mendalam tentang candlestick pattern apa semua, okay, candlestick pattern ni sebenarnya kita boleh guna pakai dia untuk kita identify. Sama macam chart pattern, kita boleh guna dia untuk identify the next price movement. Maksudnya kita boleh gunakan chart pattern juga untuk predict adakah ini continuation ataupun reversal pattern. Alright, dia macam tu Alkisah dia lah. Jadi hopefully you all boleh belajar dan get through lah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau ikut apa yang ada, sebenarnya candlestick pattern ni terlampau banyak. But saya akan cover semua candlestick pattern yang hanya orang kata yang popular dekat dalam bursa sahaja. Maksudnya kita tak ada dia tak adalah yang kita nak jam-jam apa semua. Kita pilih saham-saham yang saham-saham pula candlestick yang tak ada dekat dalam bursa lah, yang jarang-jarang ditemui dalam bursa. Okay, jadi kita fokus pada yang kita confirm boleh jumpa dalam bursa dengan senang. Kita nampak je, kita tahu dah ini continuation pattern, ini reversal pattern, macam tu. Okay, kita akan cari saham-saham yang sebegitu. Baik. Right, so kita akan buka kita punya blackboard. First thing first, untuk kita kena kenal pasti, kita kena faham candlestick bukan habis dekat candlestick Marubozu semata-mata. Okay, candlestick juga kita boleh tahu candlestick dia sama macam chart pattern. Kita boleh guna dia untuk dua perkara. Okay, perkara yang pertama untuk kita notice adakah pergerakan harga saham ini adakah pembentukan candlestick ini adalah continuation ataupun reversal. Right? Tapi sebelum kita belajar apa itu continuation, apakah itu reversal candlestick pattern, okay, first thing first, kita kena kenal pasti pula apakah yang paling utama, yang paling penting dekat dalam candlestick. Candlestick ni dia mengisahkan tentang apa? What is candlestick? Okay, so candlestick ini mengisahkan tentang apa? Okay, apakah yang ada dekat dalam candlestick punya karakteristik? Sebab hari ni kita macam revision sikit lah. Alright, apa yang ada dekat dalam candlestick punya karakter, dan apakah story behind the formation of the candle lah. Yang mana story dia akan lebih detail, lebih mendalam bila kita ni lah akan sentuh topik bila kita akan sentuh bahagian tajuk dengan tajuk apa? Bila kita start masuk ke tajuk yang atas saja lah, reversal ataupun continuation. Tapi karakter yang perlu wajib ada pada candlestick dia ada 4. Siapa ingat 4 tersebut? 4 point ataupun 4 karakter untuk membentuk satu candle. Alkisah dia. Okay. Okay. Kalau macam Cik Puan Islinda selalu terlepas apa kata join saya punya Telegram channel. Okay, kalau join Telegram channel saya memang akan update lah. Saya ataupun staff saya yang akan update kita ada live pada malam ni. Jadi tak adalah terlepas lagi. Alright. Yes, Tuan Jubir, mantap. OCHL, dia dah tukar dia punya DP.
Profile picture dia dah tukar. Yes. Dia mesti ada open. Alright. Yang pertama dia mesti ada open price. Okay. Open price. 2. Closing price. Alright. Yang ketiga dia mesti ada highest price. Yang keempat dia mesti kena ada. Yang keempat apa, dia mesti ada lowest price. Okay, ini 4 karakter ataupun 4 poin penting yang kena ada dalam satu candle. Okay, dia mesti ada ni OCHL. Okay, OCHL. Okay, open, close, hoki lah, bukan. Open, close, high and low. Yes, betul. Thank you. Oh, Tuan Jubel Liverpool rupanya. Baru nak keluar gua. Baru keluar gua. 30 tahun duduk dalam gua kan. Okay. Alright. So, balik pada topik. Okay. So, kita balik pada topik kita. Kan, kasih Chan lah. Baru keluar gua. Okay. Balik pada topik kita. Tentang candlestick pattern. Alright. Candlestick kita tahu kita boleh guna dia untuk continuation ataupun reversal. Ataupun buy signal sebenarnya satu lagi. Dan karakter dalam candlestick kita ada 4, iaitu open, close, high and low. Alright. Macam tu. Jadi bila kita dah tahu kan, bila kita dah tahu cerita yang ada sebenarnya dekat dalam ni kan, jadi kita dah tahu dah macam mana pembentuk dia. Okay. Tahun ni je duduk luar gua kan. Sebelum ni dalam gua. Okay. Okay, baik, tak apa. Jadi kita tahu dalam candlestick mesti ada open, close, high and low. Alright. Macam mana nak join Telegram group channel? You just cari, you buka you punya Telegram. You just search Becoming Investor. Okay. You just search Becoming Investor, insyaAllah you akan jumpa lah. Okay. Logo dia kejap. Nanti kejap lagi saya punya ni akan ni lah. Update ni link dia. Okay. Right. Baik. Okay, so ni candlestick. So, bila kita dah tahu dia kena ada 4 karakter. Jadi untuk membentuk candlestick, apa kalau open dia RM1, open price. Okay, kita nak test dulu lah. Kita nak recap balik sebelum kita start masuk candlestick pattern esok. Okay. Open price dia let's say RM RM1 kan. Closing price dia RM RM1.80. Highest price dia RM RM1.80. Lowest dia RM RM1. Candle dia warna apa? Okay, candle dia warna apa? Kalau bila kita nampak benda ni. Okay, bila kita nampak benda ni, candle dia warna apa? Siapa tahu candle dia warna apa? Open RM1, close RM1.8, highest price RM1.8. Yes, good. Warna hijau. Okay, warna hijau, candlestick dia warna hijau. Ada rambut dengan ekor ke tak? Ada rambut dan ekor ataupun tidak? Soalan seterusnya, ada rambut dan ekor ataupun tak? Hijau marubozu. Yes, good. Sebab apa? Sebab harga yang ini, lowest dia dengan harga open sama. Okay, harga ni sama. Dan harga ni pun sama. Alright. Jadi bila dua harga ni sama, candlestick dia warna hijau, tak ada rambut dan ekor. Good, well done. Tahniah. Okay. Alright. So, let's say kita try lagi sekali. Aduh. Okay. Apa jadi kalau open price, open
RM 1.5. Okay. Close RM RM10. Lowest adalah RM1. Highest RM1.5. Okay. Soalan. Candle dia warna apa? Candle yang ni pula warna apa? Jeng jeng jeng. Warna merah atau warna hijau? Warna merah. Well done. Good. Okay. Soalan seterusnya. Ada rambut dan ekor ataupun tak ada? Warna merah. Ada rambut dan ekor ataupun tidak? Ada ekor. Ekor panjang ke pendek? Ekor panjang ke pendek? Yes, ada ekor. Ada ekor. Panjang ke pendek ekornya? Pendek. Yes, thank you Tuan Koyim. Cakap ekornya pendek sahaja. Okay. Ekor pendek. Inilah dia. Right, good. Well done. Okay. Tak sama dengan hammer. Hammer dia bentuknya macam gini. Hammer ekor panjang. Body kecil, contour. Karakter dia nanti kita akan belajar. Okay, macam mana you nak tahu itu adalah betul-betul hammer. Kalau dia macam yang, kalau dia jadi yang macam ni, dia bukan hammer. Okay, nanti kita akan go through lebih detail karakteristik untuk hammer dan macam-macam lagi lah candlestick bentuknya lain. Alright, kita akan go lebih detail nanti di episod-episod yang akan datang. So good. Maksudnya you all dah faham. Okay. Kalau lagi satu, kita test lagi satu. Alright, kita test one more time. Alright. So let's say open RM RM1.60. Close RM RM1.60. High adalah RM1.90. Low adalah RM RM1.10. Okay. Macam mana bentuk candle ni? Cing, 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 cing. Cing, cing. Macam mana bentuk candlestick ni dan warnanya sekali? Ekornya panjang ke pendek ke? Rambutnya panjang ke pendek ke? Tolong jelaskan. Okay. Doji. Okay, good. Doji. Doji warna apa? Warna hijau ke warna merah? Ada cakap toncit panjang warna merah. Doji, okay. Yes, betul doji. So, kalau doji dia macam ni lah. Color merah ke color hijau? Rambut panjang ke rambut pendek? Ekor panjang ke ekor pendek? Cuba describe. Doji ekor panjang sikit dari rambut. Warna merah. Warna hijau. Doji hijau. Doji panjang. Apa yang panjang? Okay, hijau, merah. Okay, good. Ni yang best. Jawapan bercampur baur. Tak ada warna. Jawapan paling tepat adalah daripada Tuan Badiu Zaman dan juga Tuan Syafiq. Doji dia tak kisah warna apa pun. Okay. Dia tak peduli lah warna apa pun. Sebab doji kan. Maksudnya bull tak menang, bear pun tak menang. So doji dia tak kisah color apa. Warna merah boleh, warna merah boleh, warna hijau boleh. So ada yang cakap rambut panjang, ada yang cakap rambut pendek, ada yang cakap ekor panjang, ada yang cakap ekor pendek. Jawapan dia adalah ekor panjang dari rambut. Betul. Alright, macam ni. Bentuknya macam ni. Sebab apa? Sebab harga sini RM1.06. Alright, ni RM1.60. Perbezaan sini dengan dia punya highest, alright, ni RM90. Perbezaan sini ke sini hanyalah 30 sen. Okay.
Manakala perbezaan sini ke sini, sekejap okey. Macam ni. Perbezaan sini ke sini adalah 50 sen. So ini lebih besar. Sepatutnya ini memang panjang. Jadi bentuknya macam huruf T lah. Okey? Maksudnya macam gini kisahnya. Okey? Good. Alright. Saja nak test, tengok masih boleh ingat dan faham ke tak lagi. Okey? Sebab hari ni kita recap. Nama pun tajuk malam ni revisited, maksudnya kita revise. Okey, kita revisit balik. Kita tengok balik apa yang berlaku, apa yang potensi yang ada, apa semua sebelum kita go lebih detail, sebab benda ni paling asas lah sebenarnya. Okay, this is the very fundamentals of benda perkara paling asas untuk candlestick. Sebelum kita boleh tekankan lebih detail kenapa ekornya panjang, kenapa rambutnya panjang. Okay, rambut panjang ada maksud, ekor panjang ada maksud, doji ada maksud. Doji ekor panjang ada maksud. Okay, lepas tu dia duduk dekat mana, position dekat mana pun ada maksud. Maksudnya dia boleh duduk, kalau doji duduk kat atas apa cerita, kalau doji duduk kat bawah apa cerita. Kalau doji rambut panjang duduk dekat bawah apa cerita, doji rambut panjang dekat atas apa cerita. Okay, semua ada cerita. Jadi tapi sebelum kita pergi lebih detail, ini dia punya ni lah, benda yang you kena ingat. Okay, kita cover balik. Okay, kita revise balik semua benda ni lah. Okay, so kita dah revise semua benda ni. Alright, good. Kita dah revise semua benda ni. Tak. Kita akan revise satu lagi perkara. Kekuatan candlestick. Candlestick punya strength. Alright. Candlestick strength terletaknya dekat huruf mana? Dekat huruf mana? Ingat apa cerita? Ingat cerita seniman punya seniman pula apa? Nujum 4 belalang ke? Di manakah terletaknya kekuatan hang tuah? Okay. So kekuatan candlestick. Dekat mana kekuatan candlestick? Siapa ingat? Kekuatan candlestick terletak dekat huruf M. Ini saya tahu ni huruf ni. Saya tahu huruf ni. Ini jin mata toncit. Candlestick terletak kat mana? Huruf C, coach. Okey, huruf ta. Kenapa huruf ta? Cuba kalau ta ditukar kepada huruf ba, maka jadi hang buah. Okey. Good. Tuan Hasri Syaf, dia cakap yang pertama, location. Okay, good. Lokasi itu memainkan peranan, betul. Okay, yang kedua tadi dia cakap size. Apa lagi? Dia ada 4. Price, apalah. Price tu candle lah, astaghfirullahalazim. Body, yes, body punya size. Size maksudnya ni body lah. Alright. Candlestick bukan terletak di huruf C. Bukan volume. Bukan. Apa engulfing? Engulfing tu nama candlestick pattern. Bukan. Okay. Size, lokasi lagi. Tak silap saya ada 4. 4 apa dia? Okay. Kita ada 4. Okay, kita ada 4. Kan, yang you belajar ni. Kan. Apa? Color. Saya nak menunggu ada orang yang bagi jawapan color. Okay, nombor 3. Warna. Alright. Color memainkan peranan. Yang keempat apa? Ekor. Botak. Bilangan. Lagi cuba. Siapa ingat yang keempat apa? Sebenarnya saya pun lupa yang keempat apa. Tapi dia ada 4. Tapi saya lupa yang keempat tu apa. Nak kena buka buku sekejap. Okay. Tapi yang keempat Arsenal. Sebab Arsenal selalu nombor 4. Tapi tahun ni Arsenal tak dapat nombor 4. Kemungkinan Manchester United dapat nombor 4. Ketinggian, yes, itu size body. Nombor 4 Arsenal.
Form. Yes, bentuk. Tuan Faizal Ibrahim dan Badiu Zaman betul. Bentuk dia penting. Okay. Bentuk dia penting. Trendline tu tak masuk bawah ni. Ekor syaitan. Okay. Okay. Dia punya shape. Shape of the candle. Ada cerita. Alright. Ni 4 dia. 4 kekuatan candlestick. Bukannya terletak di huruf ta. Okay. Tapi sebaliknya di dalam 4 benda ini. Okay. 4 benda ni main peranan. Okay. Ni Al-Kisah dia lah. Kekuatan dia. Sebab apa yang ni sangat-sangat penting untuk anda kena ingat. Rambut sikat tepi je. Saya tahu saya rambut sikat tepi. Okay. Candlestick rambut sikat tepi. Nantilah saya lukis. Okay. Dia pakai cermin mata hitam. Macam ni. Dia pakai rayban. Okay. Ni candlestick color hijau. Okay. Color hijau. Padam sikit bawah. Kan. Candlestick ni warna hijau. Okay. Right. Rambut dia sikat tepi. Bak kata Tuan Nazri kan rambut dia sikat tepi. Okay. Macam ni. Rambut dia sikat tepi. Okay. Lepas tu dia ada ekor. Ekor syaitan. Kan macam tu. Okay. So cermin mata dia macam gini. Dah macam Fido Dido. Kan? Okay. Color kan. So namanya adalah candlestick. Candlestick ni power ke tak power? Kita memperoleh kemenangan yang ketiga. Ada 4 lah sebenarnya. Okay. Candlestick ada 4. So so 4 ni sangat-sangat penting lah. Alright. Untuk kita kenal pasti. Okay. Untuk kita kenal pasti kekuatan dia. Okay. Apa benda lah aku lukis ni. Okay. Suka hatilah lantak pergi lah. Ini bukan kelas pendidikan seni. Ini kelas candlestick. Okay. Just snack makanan. Rambut sikat tepi babe. Ingat senang candlestick nak rambut sikat tepi. Okay. Lidah dia kita merahkan. Okay. Okay baik. Jadi 4 ni sangat-sangat penting. Kenapa dia sangat-sangat penting 4 benda ni? Sebab dia sangat-sangat penting untuk you faham adakah adakah reversal candle tu powerful ataupun tidak. Adakah continuation ni powerful ke tak. Jadi ini semua yang akan main peranan sebenarnya. Okay. Marubozu color merah dekat atas. Apakah maksud dia? Hidung tak ada. Okay. Hidung dia senang je nak lukis hidung ni. Hidung dia. Okay. Kening. Kita tambah kening sikit. Kening drop. Neckline tak ada. Astaghfirullah. Dah cukup. Okay. Kalau ada candlestick macam ni mesti tak ada 3 tahun. InsyaAllah. Okay. Soalan saya. Berbalik kepada soalan saya. Okay. Berbalik kepada soalan saya. Apa yang berlaku jika jika candlestick tu wujud dekat sini tau. Dia dah sini. Kan?
Lepas tu dia jadi sini. 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 So, sini. Siapa tahu ke mana arah tuju harga saham ni? Siapa tahu ke mana arah tuju saham ni nak pergi? Okay, ni tak nampak uptrend sebab tak ada high, tak ada higher high, higher low, masya-Allah. Saya buatlah ada higher high, ada higher low. Okay, macam gitu. So ke manakah arah tuju harga saham ni? Okay. Ada cakap nak ke bawah, ada cakap nak jatuh, ada cakap 3 white soldier. Okay, good. Lagi? Siapa tahu? Nak menjunam, nak ke bawah. Naik balik. Kawan Koyim cakap nak naik balik. Ada cakap nak jadi ke bawah. Ada cakap nak downtrend. Bullish engulfing. Downtrend. Downtrend. Down. Ramai ni cakap. Nak ke kanan. Astagfirullah. Ambil paling jawapan paling selamat. Nak berehat. Nak ke bawah. Nak buat nombor 2. Mantap. So, jawapan. Uptrend. Ambil jawapan selamat, nampak? Tuan Faizal Ali. Uptrend. Dah lepas 3, rehat dulu. Bearish engulf, downtrend. Makin turun, nak sideway. Good. Bearish engulfing. Berehat sat. Cuma tanya dia nak pergi mana. 2 biji kelapa. Bearish. Siapa nak tahu ke mana arah tuju saham ini? Sila tonton live pada esok hari, lusa hari dan hari-hari mendatang. Siapa nak tahu ke mana arah tuju dia? Jawapan dia akan diterjemahkan dalam live-live yang akan datang. Suspend tak? Tak ada suspend langsung kan? Yang ke bawah, jawapan dia boleh jadi ke bawah, boleh jadi sideways, boleh jadi ke atas. Tetapi yang mana yang paling tepat? Jeng. Adakah ini reversal pattern? Adakah ini continuation pattern? Kita nantikan jawapan dia di dalam episod yang akan datang. Lepas tu, keluarlah. Kan? Hatiku, hatimu. Macam drama TV3 kan? Kalau drama TV3 boleh ada sambungan, takkanlah kita tak boleh ada sambungan kan? Kalau tidak, tak adalah viewer esok kan? Dah lah nak dapat 200 viewer pun sikit punya payah. Walaupun dah dekat 2000 lebih yang ada dekat dalam grup ni kan, nak dapat 200 pun payah babe. Jadi kita nantikan episod yang akan datang. Okay. So kita nantikan episod yang akan datang. Jadi saya akan tulis dekat bawah ni. Okay, macam drama TV3 kan, pukul 7 malam. Saya akan tulis kat sini. Bersambung. Kan? Ni sebab ni namanya nak tarik orang supaya tengok lagi live esok, jangan terlepas. Okay? So kalau tak nak terlepas live, apa kata you boleh join saya punya Telegram channel. Apa Telegram tak terbuka daripada tadi ni? Astagfirullah. Sekejap. Saya cuba buka sekali lagi. Yes, good. Good question. Ada yang tanya saya, KLCI nak reversal ke? Jawapannya adalah dia nak meneruskan lagi aliran dia ke bawah. Okay, itu saya punya view lah. Walaupun saya punya posting tu menunjukkan seakan-akan atau seolah-olah KLCI, kan siapa tengok posting saya hari tu kan? Okay. Siapa yang tengok saya punya posting hari tu dekat Facebook page saya, ada yang cakap nak naik, ada yang cakap nak turun. Sebenarnya KLCI dia nak turun dulu. Alright. Good. Thank you Tuan Jubir. Dia dah masukkan saya punya Telegram dekat sini. So siapa yang tak nak terlepas, join Telegram. Jadi notification Facebook kalau you tak dapat, at least you dapat notification dari dekat kita punya ni lah. Okay. Akan dapat notification dekat Telegram channel. Live akan start pukul berapa. Okay.
Selalunya Telegram ni saya lah yang update waktu malam live pukul berapa tu, saya yang update selalunya. Okay. Elite Wave dah nombor 4. Nombor 4 tu yang besar. Kalau you tengok lebih detail, baru nombor 2. Baru nak start wave 1 balik. Nampak Elliott Wave. Macam-macam cara kira ada sebenarnya. So sekarang ni we are currently dekat C. We are currently dekat C of candles, dekat wave 2. We are currently C of candle 2. We are currently wave C in we are currently in wave C within wave 2. Tu maksud dia. Oh, payah betul. Okay. Alright. Tak post pasal Elliott Wave hari tu. Okay. K1 belum pecah triangle, belum. K1 belum pecah triangle. Dan saya menantikan kemungkinan dalam minggu ni dia akan pecah tu. Alright. Itulah yang saya rasa. Alright. Tekan je masuk search becoming investor, tekan join. Dah. Automatic masuk dah. Telegram channel. Okay. Macam tu. Kenapa healthcare naik? Kenapa healthcare naik? You tanya student investor masa kelas. Diorang dah tahu dah kenapa healthcare nak naik. Dan saya dah suruh dah pun diorang masukkan saham-saham healthcare dekat dalam dia punya watchlist. Dia macam ni. Nantilah saya start buat posting macam mana you nak relatekan news lah. Okay, dia macam ni. You have to be rational. Okay, maksudnya bila anda menjadi trader, anda menjadi investor, anda kena jadi rational. Okay, anda jangan jadi seperti kebau gila ataupun kebau buta. Maksudnya, you jump, I jump. Bukan. Bila you jadi trader, you jadi investor, anda kena letakkan diri anda dan anda kena sentiasa rational. Dan ini berdasarkan apa pengalaman saya orang kata buat kelas lah, mengajar, buat program apa semua kan. Ini based on pengalaman saya selama saya buat program tak lama. I think baru 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun lah lebih kurang. Okay, so baru tahun ketiga, tahun keempat macam tu saya punya program. Jadi, kalau you tengok, masalah trader dan investor ni kebanyakannya adalah emosi. Okay, maksudnya you tak boleh berfikir secara rasional lagi. Okay, you nampak jatuh, you pun buang, you cut. Dia nampak naik, you pun beli. Okay. Lepas tu, you tunggu buy call daripada orang sana, orang sini. Sebenarnya, bila you jadi trader, you have to think rationally lah. Okay. Numbers of cases dekat Malaysia keep dropping down. Okay. Tu Tuan Abdul Zack dah tolong jawab kan. Sebab 10 juta kes COVID. Tu jawapan dia. Okay. Tu jawapan dia. Yang untuk K1 sabarlah satu-satu. Banyak sangat soalan. Ayah. Okay. Tenang, bertenang. Okay. Baik. Jadi dia rational dia macam tu je lah. Walaupun numbers of COVID cases dekat Malaysia menurun, tetapi COVID cases dekat luar negara terus meningkat. Tu yang pertama. Yang kedua, saham-saham healthcare saham-saham healthcare yang ada dekat Malaysia ni, diorang, bisnes diorang bukan dalam Malaysia semata-mata, tuan-tuan perempuan. Kan? Logik akalnya, Harta Lega, dia supply glove ke mana? Given that Harta Lega, dia ada the best product in the world. The best sterile glove in the world. Okay? Saya tak kena jual, you all lah kena jual. Asyik loss je kan? Loss jual. Okay. Jadi jadi sebabkan tu je. Kan, sebab logik akal lah. Dia punya bisnes dia bukan supply dekat Malaysia je. Satu dunia dia supply. Yes, memang Top Glove punya glove tak mencapai tahap, tak mencapai orang kata maksudnya Top Glove walaupun tak mencapai quality standard FDA, US FDA, maksudnya tak sampai tahap untuk masuk pasaran US. Tetapi Top Glove dia bukan buat glove untuk Amerika, dia buat untuk orang lain sekali, dunia lain kan dia, dunia lain macam lah kita ada
manusia lain dekat planet lain yang ada COVID kan. Kan. Jadi itulah kan. Jadi itu sebab saham-saham healthcare dia start jalan balik kan, sebab demand glove tu is still there. Okay. Memanglah saya beli harga lantai. Waktu dulu saya cakap belilah Harta Lega, tak nak lah, lambat RM3.90 mahal, nak counter RM20. Sama juga dengan 3 tahun lepas saya cakap Nestle, belilah Nestle, masa tu Nestle baru RM40, RM50. Tak nak, mahal, RM40, RM50. Hari ni RM100 lebih. Macam tu lah. Kan? Suruh invest tak nak trade. Hayya. Kan? Macam ni je sebenarnya bila saham kan. Relax lah. Beli syarikat yang bagus, invest. 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, saya cakap belilah dekat Nestle RM50. Tak nak, mahal RM50. Hari ni RM100 lebih. Tak ke nganga. Kan? Masa saya cakap Harta Lega RM3.90, belilah. Tak nak, mahal, nak harga RM20. Okay? There you go. Ambil. Zas. Okay. Jadi itulah, lagipun saham healthcare dah rehat sebulan kan. Maksudnya dia rehat ini baguslah bila saham healthcare ni semua dah yelah, masa bulan lepas saya duk cakap berhati-hati dengan saham-saham sektor healthcare sebab dia dah naik meninggi, mencanak kau-kau punya. Okay. Jadi kenaikan macam tu tak sihat. Sekarang ni dia dah rehat, bermaksud dia dah mula correction. Bila dah ada correction ataupun pullback, okay. Okay. Maksudnya bila dia pullback, maksudnya sekarang ni dia nak start balik lah. With 3. Kan? Belilah, silakan. Okay. Tak apa, baru kenal tak apa. Dah kenal, you ambil pengajaran daripada saya punya pengalaman. Kan? Belajar daripada tu. Maksudnya cari saham fundamental yang bagus. Hold it for 2 to 3 years. Harta Lega saya pegang 2 tahun. 2 tahun I think. Kan? RM3.90. Okay. So, cari saham-saham yang bagus dan berkualiti lah. Yang maintaining profit, bagi bonus, bagi dividend without miss. Sales dia sentiasa naik kan. Try to look out for this kind of stocks. Alright. Saham teknologi rehat lama. Yes, saham-saham teknologi rehat lama. Tetapi soalan saya, adakah saham-saham teknologi, semua saham teknologi yang dekat Malaysia ni, dia berurus niaga dengan Amerika? Tak cukup nafas. Okay. Soalan dia macam tu. Itu soalan yang nak saya tanyalah, yang saya tanya. Kan? Logik akal sekarang ni, saham-saham teknologi tak naik disebabkan Nasdaq sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik dan sekejap turun. Especially hari Jumaat lepas. You tahu tak? Sepanjang Jumaat lepas, throughout the whole trading day, Nasdaq hijau. The last 5 minutes, baru dia jadi merah. Okay? Baru jadi merah. Last 5 minutes of trading day. Maksudnya orang panik. Kan, bila orang panik, apa you perlu buat? Okay? Jadi logik dia, adakah Omesti buat bisnes dengan Amerika? Adakah Revenue buat bisnes dengan Amerika? Itu sebab kalau you tengok balik chapter 1 ke chapter 2, soalan yang saya tanya, dia buat bisnes dengan siapa? Kan? Tu pentingnya tengok balik daripada chapter 0 kan. Siapa nak tengok chapter 0 boleh pergi ke saya punya YouTube channel lah. Okay, type je Iqbal Ilyas, tengok dekat chapter 1, tak silap saya chapter 1 rasanya. Yang mana salah satu question favourite saya, soalan favourite saya bila you tanya saya saham ni boleh beli ke tak, siapa klien dia? Siapa customer dia? Trump ke beli dia punya sistem? Tak. Datasonic, government US ke beli dia punya sistem? Government negara mana? Negeri Pasir Berdengung.
Okay. Alright. So renung-renungkan dan selamat beramal. You have to be rational macam tu lah. Bukan semua business teknologi, bukan semua yang business di teknologi dekat dalam bursa ni, bukan semua dealing dengan Amerika, bukan semua dealing dengan China. Okay? Tapi klien dia siapa? You kena cari siapa klien, you kena kenal business dia. Dia supply produk dia dekat siapa. Okay? You have to find out lah. Kan macam mana you nak find out, you kena gali. Okay? Alright. Alright. Dealing business nak cari dekat mana? Okay, nak cari, buka website dia je. Buka website, cari news lama apa semua. Dia dapat kontrak dengan job daripada siapa apa semua kan. You cari je. Google kan ada. Kan takkan you nak pergi perpustakaan negara ataupun arkib negara cari kan. Sekarang ni pakai Google je cari. Tak payah susah-susah cari ke apa semua. Alright. Revenue antara customer kepada revenue. Siapa revenue punya customer? Aeon, Hong Leong. You see? Kan? Yang latest, you baca news pagi tadi, ada dia punya CEO cakap dia nak venture into apa benda dia nak venture. Dia nak venture buat apa ni lah, dia nak buat macam dia akan join venture dengan Aeon untuk supply makanan, barang-barang basah, barang-barang dapur, dan dia jual online. Okay? So cari lah semua-semua ni. Alright? You have to find out siapa klien dia, apa news. You have to start reading sebenarnya tuan-tuan perempuan. Baru you boleh start jadi rational. Baru you fikir, alah klien dia dekat dalam Malaysia, Aeon pun listed dekat dalam bursa. Mana ada dia supply dekat US sana. Bukan dia jual kat Walmart pun dia punya sistem. You see? Faham tak? Macam tu je sebenarnya saham. So sekarang ni kejatuhan dan kelembapan daripada saham-saham teknologi adalah disebabkan panik sahaja yang saya nampak. Panik sebab takut kena lockdown. Diorang yang takut lockdown. Cases kita dah menurun. Syarat dia cases kita kena maintain menurun dan sifar zero cases. KKM letak target zero cases by 14th of July. You tahu tak benda tu? 14th to 15th of July. By 14th or 15th of July, kita nak zero cases. Jadi sekarang ni soalan dia adalah, adakah anda menjalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat yang bertanggungjawab supaya kita tak melalui fasa lockdown semula? Sebab Europe sekarang ni, diorang semua ni berhati-hati, diorang panik sebab takut kena lockdown balik. Okay? Tapi bila dia takut kena lockdown balik, tuan-tuan perempuan, bermaksud ekonomi dia akan slow lah. Bila ekonomi dia slow, everything lockdown. You pun dah go through masa PKP kan. You pun dah tahu macam mana keadaan bila kena lockdown tu. Jadi diorang tak nak go through benda tu. Tapi social distancing tak nak buat. Kan? Tak nak ikut. Jadi diorang panik. Jadi diorang nak pegang cash sebab takut kena lockdown semula. Jadi macam kita, logik dia, numbers of cases kita decreasing. Makin kurang. Syarat dia kita pun kenalah, sebagai rakyat pun kenalah ikut apa yang ditetapkan kan. Jadi supaya kita tak kena lockdown dan menggalakkan pembangunan ekonomi kita. Jadi benda-benda macam tu lah. So bila menggalakkan pembangunan ekonomi negara kita sendiri, akan menyebabkan syarikat-syarikat teknologi yang ada yang bisnes di dalam Malaysia sahaja, customer, klien-klien dia semua dalam negara sahaja, akan meneruskan kenaikan harga saham dia. Macam gitulah dia. Macam mana you nak relate? You have to be rational. You have to think like a businessman. Always mencari peluang dan ruang untuk membuat duit. You have to think like that lah. Be rational. Okay? Start to tengok. Sampailah you nampak rezeki tu menari-nari depan you. You toleh kanan nampak, oi rezeki tu menari kan. Gogo. Sebelah sini pula buat dangdut. You pandang depan. Kan dia buat break dance. Kau tak nak ambil aku ke? Sampai macam tu lah. Maksudnya you have to train yourself to think like a business person. Ekonomi tak susah tuan-tuan perempuan. Okay, saham dia bukan ekonomi.
Tetapi untuk terlibat dalam saham, anda kena faham keadaan ekonomi. Gitu. Saham bukan ekonomi, tapi nak terlibat dengan saham kena faham ekonomi. Maksudnya kena kenal pastilah, kena tengok cerita yang ada kat luar sana, apa peluang yang wujud. You have to think rationally. Ada kaitan ke? Kan? Macam tu je. Okay? Nasdaq jatuh, tapi dia tak ada pun bisnes dengan Nasdaq. Kenapa dia jatuh? Panic selling. You see? Bila lah rakyat kita nak cerdik ni kan? Apa ni? Okay. Bila lah rakyat kita nak jadi cerdik? Betul? Okay? Jadilah trader dan investor yang pintar. Okay? Betul. Tu sebab saya kalau you tengok chapter 0 saya cakap, bila you terlibat dekat dalam saham, anda kena ada otak sebagai businessman. Sebab mentor kita pun, mentor saya, mentor you all kan, Tuan Haji Asri pun selalu tekankan. Dia cakap pelaburan adalah perniagaan. You have to treat investment or trading as a business. Okay? You bukan just main tekan, nampak candle color hijau, tekan buy, lepas tu lupa tekan button sell. Kan? Siapa rasa macam tu? Okay? Siapa rasa macam tu? Tepuk dada, sabar. Okay? Macam tu je sebenarnya bila terlibat dengan saham. Okay? Sentiasa cari peluang dan ruang apa yang ada. Okay? You takut sangat lah. Okay? So, sekarang baru saya nak masuk bab K1. Alright? Dia jangan setakat apa yang kita nampak. Apa kita nampak macam tu, orang bagi chart, kita nampak, kita buy. Tak, you kena faham kenapa you nak kena beli. Tu sebab you beli Mindtech. Tu sebab you beli IRBB. Tu sebab saya tak beli pun Mindtech tu. Ouch. Kan? Zas. Sentap. Sabar. Okay? Okay, sekarang baru nak masuk topik K1. Sebenarnya K1 pun saya tak habis study yang malam ni, quarter report dia. Okay? Alright. Sebab I release my endorphin. Tak. Sebab petang tadi saya petang tadi saya ada sesi workout sikit kan. Nak comeback mah. Okay. Sebagai coach, kita suruh orang lari 5km, kita pun kena lari juga 5km kan. Jadi so far Alhamdulillah minggu ni, setakat bulan lepas saya dah cover almost 40km. Maksudnya setiap kali saya lari, saya make sure at least 10km saya capai. Kan? Maksudnya you have to lead lah kan. Bila pandai bercakap je tak guna juga kan. Jadi saya tak sempat lagi lah sebenarnya. Saya nak tengok saham apa ni, K1 lagi sebenarnya. Tapi tak apa, kita boleh tengok sama-sama. Benda kecil mah. Small the matter. The small the matter. Okay, kita study sama-sama. Latest quarter report K1 tak ada. Okay, nombor 2. K1 tak ada. K1. Right. Okay, so ini K1. Financial detail dia dekat sini. K1, teknologi berhad. Jeng. Okay. 3 months ended unaudited. Okay. Cost of sales. You perasan dia cakap cost of sales. Dia bukan cakap cost of goods sold. You belajar dulu cost of goods sold kan. Dia cakap cost of sales sebab dia dah masukkan sekali siap-siap cost marketing, cost sales, cost travelling, apa semua dalam ni. Alright. Okay. Jadi kita baca dulu. So gross profit comparison 1 year by year dropping. Okay, jatuh. Alright, so gross profit. Ni baru gross profit. Kita tengok dia punya gross profit. Okay. Ini kalau saya punya accountant hantar report macam ni kena marah ni.
Saya tak suka sebenarnya tengok accounting macam ni. Saya suka dia ada percentage kat tepi ni. Jadi senang saya nak tangkap mana problem dia. Okay. Okay, total asset. So asset dia dropping, cash. Okay, current asset. Okay. Alright, good. You nampak asset dia berkurangan. Asset dia berkurangan. Tapi kalau you tengok daripada asset dia yang berkurangan ni, you nampak dia punya cash dia lebih banyak by 3 million. Alright, maksudnya simpanan dia dah lebih extra 3 juta lah. Tapi dia punya income yang berkurangan ni. Okay, good. Net asset per share. Net asset per share tak jatuh. Net asset per share tak jatuh. Yes, cash dia banyak. Given that dia ada take over company lain kan. So cash dia banyak given that dia dah ada take over. Maksudnya kalau dia tak take over tu maksudnya lagi banyak lah cash dia. Okay. Share option reserve. Ni kalau you tak faham you tak payah baca lah. Retain earnings. Okay. Alright. You tengok benda ni sudah 5 juta lagi beza. Okay. Total asset banyak ni babe. Business combinations, financial instruments combinations. Ni ayat dia. Cuba fahamkan ayat ni. You fahamkan ayat tu. Dan you akan capture lah sebenarnya business dia bergantung dekat mana. Okay. Nak study sama-sama macam ni lah. Saya study, saya akan diam. Saya tak bercakap dengan orang sambil saya study. Okay. Saya jenis manusia. Manusia ni ada macam-macam jenis. Okay. Dia ada 4 atau 5 jenis manusia. Okay. Saya ni jenis kalau saya study, saya perlukan keadaan surrounding saya senyap. Ada orang, dia jenis auditory. Auditory punya orang ni maksudnya, dia kalau boleh orang bising tu baru dia boleh fokus untuk dia belajar. Okay. Jadi cara saya study macam ni lah. Memang diam pun. Alright. Okay. Ni dia. So, dia export tapi drop dia punya exports dia export untuk kuarter pertama dia drop by 3%. Okay. Drop by 2%, sorry. Drop by 2% untuk first quarter tahun ni. Okay. Jadi dia macam ni. Okay. Alright. Ni tak ada apa-apa. Okay, dia tak nak keluarkan, dia tak ada bayar dividen kuartal lepas. Depreciation. Okay, segment information, external sales. Okay. Alright. Sales major customer for the EMS business. You tengok ayat dia.
Ni ayat dia. Okay. Ni dia punya performance review. First quarter blah 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 decreased by 6% to jatuh 1 juta je babe. Primarily due to subdued sales in EMS business. Okay, so kita baca EMS business. Ni macam ni you baca. Okay, ini sama juga you baca. Sales retracted by 5.2 million decreasing to okay. So the sales decline was mainly attributed to the sluggish demand of electronic headlamps and industrial products as the COVID-19 pandemic and resulting lockdown measures imposed by various nations to slow down the spread blah 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 blah. Okay. Kan border tutup mah, ni nak hantar barang macam mana? The medical healthcare segment, even saya punya service provider untuk import export saya pun dia dah call, dia cakap ada kenaikan sedikit kadar transportation kalau you nak import dalam keadaan masa yang macam sekarang. Dia baru call pagi tadi. See, semua benda naik mah, right? Yes, dia jatuh kategori inilah. Sekali bunyi Arab dah. Okay. So tapi dia cakap healthcare segment dia dekat dalam EMS business came into force. Okay, ni jadi dia cover losses dekat yang sini digunakan ni lah, dia punya healthcare. Alright. Macam ni lah Al-Kisah. Maka tersebutlah kisah. Baik. Okay, ni cerita dia. Right. Okay, essential goods to meet urgent demand, particularly in the hospital, blah blah blah. Okay, however, insufficient to make up the shortfall arising from the consumer electronics and industrial segment. You see? To make up these losses, dia cuba top up dengan fokus dia punya production untuk benda-benda macam ni. Tapi itu pun dia cakap shortfall arising from the consumer electronics. Maksudnya, demand terhadap elektronik ni dia cuba kurangkan. Jadi, dia cuba kurangkan dia punya efisiensi dekat situ sebab inilah dia utamakan yang ni, sebabkan permintaan yang tinggi daripada hospital, right? Resulted in the uptake of sales of such medical healthcare devices. However, it is insufficient to make up for the shortfall arising from the consumer electronics and industrial segments. Itu kisah dia. Alright, performance review continue. Current quarter compared to corresponding quarter of last year, cloud sales. Okay. Cloud sales business, which is second engine of growth of the K1 group since the said acquisition, generated sales revenue of while the revenue taken into consideration in the same corresponding year last year was marginal as the revenue could not commence being accounted following the completion of okay. So sales income daripada sini dia tak boleh buat sebab it is not an apple to apple comparison, sebab sebelum ni dia bukan majority shareholder, tapi sekarang dia bukan majority shareholder. Dulu dia bukan majority, sekarang dia dah majority. Jadi dia cakap dia not suitable untuk kita buat compare. Tak bersesuaian untuk kita compare income, sebab last year dia tak ada income daripada sini. Dan this year baru dia ada income dari sini. Tu kisah dia. Right. So, the EMS business registered a loss of 0.3 million while the cloud business contributed a profit of 0.1 million, making an overall final net profit attributable to equity holders of the parent company of 0.1 million as compared to a profit of 1.7 million for the corresponding quarter of last year. The profit decline was mainly attributed to the EMS business. The lower revenue and overall gross profit margin slid 29% to 22%, caused the EMS business to underperform. Cost down exercise for a key consumer increasing initial investments such as prototype making to bid. Okay. Transport charges. Nampak? Order such as additional transport charges. Semua kena ni benda ni. Okay.
Lepas tu measures taken to keep employees safe pull down by the overall you see? Benda sama je. You baca semua punya quarter report kan. I believe you tak baca pun into detail. Mostly dia akan cakap benda ni lah. Alright. Yang mana kalau ada yang ni dia cakap dia terpaksa let go pekerja. Macam ni dia cakap dia tak let go pekerja tapi dia maintainkan pekerja dia tapi dia tak boleh go 100% capacity disebabkan sekatan dan juga ni peningkatan harga kos transport barangan. Okay. Macam tu lah kisahnya. However, on the cloud business, profit based on 60% equity interest contribute about was encouraging. Okay, good. Okay, the first quarter blah blah post sales revenue 70 million representing a decrease quarter. Okay, DMS and cloud business contributed to make okay, good. DMS sales. Okay, letih pula baca benda ni. Right. Okay, ini commentary on prospects and targets. Okay, good. The entire world was caught off guard by the health crisis, blah blah blah. Okay, blah 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 blah. Okay. Okay. To the opportunity, its ongoing business are affected. Maksudnya lah dia cakap dia dah cuba move the company moving forward tapi affected. Okay. Tapi by taking bolder steps to expand both medical healthcare industry segment within EMS. Okay. Okay. Settle. Okay, kita tengok apa lagi dia cakap. Okay. Ni ayat lagi dia. So yes, we can expect dia akan come back lah sebab sebelum ni dia terpaksa slow down, dia terpaksa restructure balik dia punya. Kalau you belajar supply chain, kalau you belajar manufacturing kan, saya dulu dekat saya dulu buat degree walaupun saya ambil international business, saya kena belajar juga manufacturing plant apa semua kan. It's not easy for you to move things, you move people, effectiveness apa semua kan, untuk you suddenly you nak bolster satu parts lagi yang sebelum ni bukan you punya main source of income, but suddenly disebabkan keadaan ekonomi yang sekarang memaksa you all untuk bolster this side, you have to susun balik semua. Maksudnya untuk get the most effective semua, you have to susun balik apa semua. So all that is consider cost. Okay. Yes, saya belajar manufacturing. Maksudnya dulu waktu saya belajar masuk manufacturing ni, saya termasuk kena belajar dengan budak engineering tau. Jadi kalau nak belajar bisnes masuk Unimed, dia memang ajar you entrepreneurial gila-gila lah. Okay. Maksudnya manufacturing punya plan pun you kena masuk macam dengan budak-budak engineering apa semua. Kan university engineering macam tu lah. Alright. Jadi kalau kita baca dekat sini, okay, sekarang ni dia tengah menunggu ni je lah. Right. Dia tengah menunggu ni. Subject getting the... Okay. Satu lagi you kena ingat. K1 kan? K1 adalah satu-satunya syarikat dekat Malaysia yang approved by NASA. Okay. Benda baru start nak keluar, babe. Okay, benda baru start nak keluar untuk disupply dekat hospitals. NASA approve, babe. Don't play lah. So that is the upside potential tentang K1. Yes, quarter ni dia drop. Tapi bukan setakat dia drop, semua satu dunia drop. Tapi on a positive note, walaupun dia drop, dia still maintain positif. Maksudnya dia still profit. Cuma profit dia drop. Apa maksud? Dia walaupun keadaan ekonomi yang tak kuat, dia still manage to make money. Maksud dia well managed lah. Management dia sangat-sangat bagus. Dan anyway dia punya produk pun is approved by NASA. Kan? That is the upside potential. Tapi itu kalau you fikir dalam logik akal kepala otak you yang rational, I believe this is one of the good highly potential punya stocks K1 ni. Based on apa yang kita baca dekat sini lah. Dan kalau kita fikir balik pun, yelah dekat
Dunia berapa banyak je yang dapat kontrak daripada NASA kan? Bukan semua. Dekat Malaysia dia satu. Kan? Dan benda ni baru nak keluar. Okay, for supply hospital buy. Third quarter 2020. Third quarter 2020 bila? Third quarter 2020 bila? Jadi tengoklah dia punya third quarter bila. Alright. Jadi inilah dia. Alright. Specializing have commence mass production. Okay. Nampak? Sekarang ni baru complete. Baru nak start delivery. So production for these customers is anticipated to ramp up with increasing sales contribution as years unfold. Okay. And assumption. Tengok assumption. Okay. Medical healthcare devices are able to hold up against recessionary pressures and or the COVID-19 pandemic. Okay. Is working hard to convert potential US customer. You see? Working hard to convert potential US customer to actual client by riding the next wave of manufacturing division blah 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 since the spread of understand or not? Okay. You understand or not? If you understand then good. Okay, this is how you have to read ni lah. Quarter report, even though this is not an audited punya quarter report, but it's still a quarter report. Okay. Ni you baca lah, banyak lagi ni prospek yang dia akan ceritakan bla 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 sampai sini. Banyak. Okay. So untuk you baca lah banyak sebenarnya. Okay. You have to start reading and start to think as a business person lah. Okay. You have to. Anda perlu. Okay. Barulah anda macam macam ni. Okay. Oh. Bagus. Okay. You see? This is basic earning per share. Okay. Memang drop lah. Sebab earnings dia tak tinggi. Okay. Earnings dia tak tinggi. Itu je. Tu je lah. Diluted. Tak tinggi. Alright. Dan untuk ambil langkah you see, tak ada hutang. Tak ada hutang. Bisnes mana yang tak ada hutang, tuan-tuan, puan-puan? Borrowings and debt securities. The group has neither any secured or no secured unsecured borrowings as at 31st December 2019. Tak ada hutang. Faham tak kalau tak ada hutang tu apa benda? Tapi disebabkan ni dia nak pegang cash. Bila dia cakap dia nak pegang cash, maka tak adalah dividen mahupun bonus. Sebab dia cakap dia nak cuba overcome ayat ni atas ni ada ni. Ayat dia ni. Okay. To hold up against recessionary pressures. To hold up against recessionary measures. Bermaksud tu sebab dia tak nak keluarkan apa-apa proposal, tak ada dividen mahupun bonus. Dia nak pegang cash in case kalau dia tak dapat convert, at least dia ada cash untuk sustain business dia. So dia tak keluarkan apa-apa corporate proposal disebabkan dia nak sustain business, to maintain sustainability, daripada dia tutup kedai. Okay. Daripada dia tutup kedai, baik dia sustain. Sebagai business owner dalam keadaan pasaran yang macam sekarang ini, dalam keadaan yang ada dalam sekarang ni, it is sangat-sangat penting kita boleh sustain business. Kalau you boleh grow during this kind of period, you lagi super power lah. Okay? You see?
Ha. You just imagine lah. Power babe, tak ada hutang. I also cannot imagine lah. Even though saya business yang tak besar mana ni pun ada hutang. Dia tak ada hutang babe. I cannot think lah. I cannot think. Okay. Maksudnya dia very powerful lah dia punya management ni. Okay. Tu sebab cash dia banyak. Okay. So bila you tengok macam ni, you boleh tangkap tau. Management dia power lah. Management dia cekap. Okay. Management dia power. Right. Tapi kalau you tengok data sekali imbas macam ni, you akan dapat tangkap lah. Oh, tak bagus rupanya saham ni. Okay. Oh, asset dia banyak ni. Tak bagus. Okay. Tu je lah. Sebenarnya. Alright. So. Okay. Fine. Tak apa. Tak ada masalah. So far saya tengok daripada segi management, daripada segi business nature dia bagus. Dia cekap. K1 ni sangat-sangat cekap lah. Okay, dia punya business ni apa semua. Cuma downside dia ni adalah takut orang akan panik. Sebab dia orang nampak benda ni, orang tengok benda ni. I believe you pun menggelabah sekarang ni sebab you tengok benda ni. Tapi kan tapi you tak tengok lebih dalam, lebih detail apa sebenarnya yang berlaku di balik tabir. Kan? You as an investor, jika anda adalah seorang investor, pada pandangan saya sebagai bisnes esok, saya nampak K1 sangat-sangat bagus lah. Okay, sangat-sangat bagus. Tapi sebagai trader, I don't think trader akan suka apa yang K1 ni buat. Jadi you still have to be very careful. Tengok apa yang bakal berlaku. Tapi kalau saya tengok dekat sini, dia lebih kepada upside potential daripada downside potential lah. Right? Sebab dia banyak cerita tentang healthcare. Dan banyak kan yang yelah, jadi saya punya view adalah tolong hati-hati. Alright? Tolong hati-hati. Make sure you jaga rapat, you perhati rapat. Anyway, petang tadi volume masuk banyak juga sebenarnya K1. Petang tadi. Kalau kita tengok dekat sini pun kan. K1 masuk volume banyak. Right, you can see here. Volume masuk banyak. Waktu petang. Okay. Right, dia start masuk balik volume. Dia more or less movement dia seakan-akan macam KUB. Seakan-akan KUB. Tapi we don't know lah, but we can look into detail. We can see on 30 minutes punya charts, volume dia start masuk at the 4 o'clock. 4 petang volume masuk. Alright. Dia punya cerita ni keluar pukul berapa? Cerita ni keluar saya tak perasan pukul berapa. Okay. Tapi pukul 4 dia spike. Okay, pukul 4 dia spike. Volume masuk pukul 4. Pagi tadi dia jatuh, ada orang pick up balik. Right? Starting from 2:30. Hari ni pukul 2.30 orang start pick up. Pick up. Okay? Orang start pick up. Maksudnya orang start pick up, orang start collect tau. Ni. Alright, good question daripada Tuan Jubir. Okay, volume macam tak tally. Alright, good. Okay. Kita tengok 3 months cukup lah. 3 years, sorry. Patut tak nampak. Okay, 3 months. Okay. Alright. Memang tak tally sebab price masih down. Okay, price je masih down. Technically, overall masih down. Alright. But then, kalau you zoom lebih rapat. You follow, maksudnya you follow candle by candle So daripada sini memang tentu-tentu bullish sebab price up, volume yelah ni tentu-tentu ni. Okay, ni tentu-tentu ni bullish lagi ni.
price down, volume down. Ni bearish. Volume up, price down. Ini pun bearish. Price down, volume down, volume up. Okay, bearish. But then this one, price down, volume down, price up, volume up. Up ni bermaksud apa? Comparison here and here. Alright? For the past few weeks, dia punya volume is not even more than dia punya average volume. Tetapi hari ni dia punya volume lebih daripada average volume. Alright? Bermaksud dia dah lebih daripada average volume dan dia jatuh pagi tadi ni sebenarnya. Saya perhati pagi tadi sebab saya pun pegang K1 juga kan. But then bila dia jatuh, suddenly dia reverse balik jadi doji cepat tau. Within few minutes dia jadi doji. Jadi saya tak jadi nak cut. Saya tengok je apa jadi. Jadi petang tadi 2.5 sebab saya start call saya student investor masterclass petang tadi 2.5 saya call personal kan. Jadi saya start call mereka 2.5. Jadi saya perhati juga sebenarnya K1 2.5. Start 2.5 dia dah jadi hijau. Tapi masa tu saya tak perhati rapat sebabkan saya tak perhati rapat apa yang berlaku apa semua. But then macam ni lah tadi, macam Tuan Faizal Ibrahim cakap, price action discount everything. Kan? Quarter report macam ni cakap lah, Puan N cakap quarter report keluar lepas masa dah market dah tutup. Kan? Tapi harga menaik. Apa cerita ni? Apa cerita? Volume masuk beli ke atas. Apa cerita? Price action, discount everything. Okay, kita minta-minta lah yang masuk petang tadi tu adalah golongan-golongan seperti kita yang nampak sebenarnya upside potential yang besar ada pada saham seperti K1. But anyway, K1 kalau ikut dia punya value, dia dah overvalue sebab value dia somewhere around 15 cents, 15 sen. Alright. Dia punya value 15 sen tapi sekarang ni dia 47 sen. So dia overvalue. Tapi jika anda tengok upside potential yang ada pada syarikat ni dengan hutang yang tak ada, so upside potential dan cash yang gila babas punya banyak. So I believe there's something brewing lah behind. I believe something is brewing behind the stocks, behind the scenes that we don't know what is happening. But price action discount everything. So I believe K1 should be getting ni lah, breakout lah in the near future. That is my view. Sebab dia cuba langgar, nampak? Dia cuba langgar dia punya ni break. Sebab dia break ni kita punya triangle tu sebab saya dah consider nak cut dah. But then bila dia start makan balik, I believe that no, dia mesti nak come back. Dan dia cuba pecah dia punya, nampak line yang kita lukis ni. So dia dah moving closer to the apex. So hopefully something good will happen lah in a couple of days. Alright, itu saya punya view dalam K1, my personal view, bukan view sebagai apa ni, bukan orang kata apa, bukan view saya secara peribadi lah sebagai seorang business person, sebagai seorang business person dan sebagai technical analyst. Saya nampak macam tu lah. Okay, dan tu je lah yang tentang saya nampak tentang K1. But I'm expecting a bit of a sell off esok sebab orang panik. Sebab tengok macam you all lah, apa jadi ni, QR turun, tapi you tak baca in detail. Alright, train yourself to start baca lebih mendalam tentang quarter report. Okay, sometimes the best part is dalam quarter report tu dia ada bagi you formula macam mana you nak measure, macam mana you nak calculate, bila dia nak bagi, macam mana you nak convert. Dia explain dalam tu quarter report. Banyak macam cerita ada quarter report ni. You je yang tak baca. Sampai kat rumah hard copy tak nak baca. Saya sampai rumah hard copy tu memang saya bacanya. Alright. Antara benda yang saya suka sebenarnya saya baca hard copy quarter report. Lebih seronok daripada baca online copy. Tapi nak dapat hard copy tu you kena jadi investor dia lah. Pelabur dia. Baru you dapat quarter report punya ni kan. Hard copy. Banyak saya dah ada hard copy. Best sebenarnya baca. Dan kegilaan Warren Buffett adalah simpan hard copy ni. Kegilaan Warren Buffett, okay, adalah simpan hard copy semua syarikatnya listed dekat Amerika. Dan dia menghabiskan masa dia baca benda tu je setiap hari. Kan dia cakap bacalah, baca kan. Dia baca benda tu. Ingat dia baca benda tu. Okay.
Dia sanggup spend duit dia gila babas banyak untuk dapat financial report tahun 1930-an. You just imagine, gila tak gila. Alright. So upside potential dia ke mana saham ni boleh pergi, somewhere around 75 cents. Tu upside potential yang saya nampak ada dekat K1 lah secara technical. Okay, that is my technical view. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Anyway dah sejam setengah dah live. I believe this is one of the longest live we had, sebab we go through sama-sama macam mana nak tengok saham K1. So kita akan jumpa lagi pada esok malam insyaAllah tentang macam mana you nak tahu itu adalah reversal, itu adalah continuation pattern. Alright. Jadi kita akan sambung malam esok kita punya tajuk pembelajaran. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.